الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أعد الجنات لمن أعطاه ولو كان عبدا حبشيا، وأعد النار لمن عصاه ولو كان شريفا قرشيا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين، واجعلنا من عبادك الصالحين. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, kita rafa'kan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini malam yang ke-15 daripada bulan Jumadil Awal 1405 Hijrah. Allah mesti dari Madinah Rusia dan kita di lapangan kesihatan sama-sama dapat berada di majlis. Mudah-mudahan teman kita malam ini dilimpah dengan barakah amal daripada insya-Allah. Ya, ibu dan rahmat Allah Subhanahu wa taala sekalian. Siapa yang belum lagi niat nak ikaf dalam masjid untuk ilmu, boleh niat sekarang. Boleh niat sekarang. Mudah-mudahan keberadaan kita dalam rumah Allah dikira sebagai satu ibadah insya-Allah. Baik. Ayat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Yang pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kerana sudi menjemput saya ke Masjid Muaz bin Jabal. Masjid Muaz bin Jabal, Sungai Rusam, dari Pulau. Dan saya ucapkan terima kasih kerana ini kali pertama saya singgah di masjid ini, dan ini kali pertama saya juga peluang untuk bercakap di dalam masjid ini. Jazakallahu khairan insya-Allah. Malam ini insya-Allah ayat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Oleh kerana nama masjid ini nama seorang sahabat. Jadi malam ini saya nak bawa kepada ayat muslihat, kita nak berkenalan dengan seorang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat yang saya nak sebut malam ini bukanlah sahabat yang bernama Muaz bin Jabal. Walaupun nama yang diletakkan pada masjid ini Muaz bin Jabal, seorang manusia yang cukup hebat, manusia yang berusia 18 tahun masuk ke dalam Islam, dan dia meninggal dunia usianya 34 tahun. Ini ada nama masjid Muaz bin Jabal 34 tahun. Nabi SAW ketika mana usia yang baru 20-an, Nabi hantar beliau pergi ke Yaman, jadi gubernur di sana, jadi hakim di sana. Dan baginda SAW pesan kepada beliau supaya kamu duduk di sana wahai Muaz, bila kamu balik semula ke kota Madinah, aku telah tiada. Yang ada cuma masjidku, yang ada cuma kuburku saja. Pokoknya sungguh boleh. Waktu Muaz bin Jabal balik daripada Yaman sampai ke kota Madinah, baginda SAW telah tiada. Yang ada cuma kubur, yang ada cuma masjid Nabawi Syarif. Tapi Nabi SAW pernah pesan kepada beliau satu perkara. Saya bagi ini sebagai mukadimah sebab nama Muaz bin Jabal. Nabi SAW pernah pesan kepada beliau, ya Muaz, inni uhibbuk. Wahai Muaz, aku sayang sangat kepada kamu. Fala tansa an taqula fi kulli duburi salatin maktubah. Jangan lupa, jangan tinggal untuk membaca setiap kali lepas main kamu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa ta'atika wa husni ibadatik. Wahai Muaz, aku sayang sangat pada kamu. Lepas sembahyang jangan tinggal baca benda ini. Allahumma a'inni ala dzikrik, ya Allah, bantulah aku untuk ingat kamu. Wa syukrik, untuk syukur kepada kamu. Wa husni ibadatik, wa ibadah ikhlas kerana. Pernah dengar doa itu kan? Doa itu Nabi SAW mendekat Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Jadi mudah-mudahan muslimin bersempena dengan nama masjid Muaz bin Jabal. Jadi kita dapat sedikit ilmu berkaitan dengan nama masjid ini. Boleh tolong? Nampak cerita setuju? Nampak boleh? Boleh lah insya-Allah. Kali ini saya nak bawa ayat muslimin, kita nak berkenalan dengan seorang manusia yang mana setiap minggu namanya disebut di dalam masjid. Terutama waktu sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat, waktu khatib nak naik atas mimbar, nama dia pasti akan disebut. Kalau tak sebut, jarang masjid di Pulau Pinang ni tak sebut. Di Ketua di Malaysia ni jarang namanya tak disebut. Selalunya disebut. Untuk Bilal, bila dia pegang rakaat Bilal, dia akan membacakan hadis. Idza qulta li sahibika awsi wal imamu yakhutub yaumal jumu'ati faqad lahu. Apabila khatib naik atas mimbar untuk baca khutbah, hendaklah kamu diam, jangan cakap-cakap, walaupun subuh kawan sebelah diam. Kerana yang demikian akan menghilangkan pahala Jumaat. Dari mana dia? Kau waktu tu dia nak macam mana orang?
Sakhra. Abdurrahman bin Sakhra daripada kabilah Daus. Daus satu tempat di Yaman. Dia bukan orang Mekah, dia bukan orang Madinah, dia orang Yaman. Tak pernah dengar pun nama tu saya. Baik, nama beliau Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Boleh tolong? Awak nak cerita pun cerita orang tu saya. Kata apa dengar saya? Boleh dengar tak? Kau semua dekat. Boleh dengar insyaAllah. Kalau saya tak dia bagi kau dekat jauh sikit. Baik. Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah seorang manusia yang hidupnya 80 tahun. Dia lahir, kita maksudkan dia hidup 80 tahun. Dia bertemu dengan Nabi SAW ketika mana usianya 27 tahun. Dia duduk dengan Nabi SAW tak lama, 4 tahun saja. Walaupun 4 tahun, tapi dia adalah sahabat yang paling banyak hafal hadis Nabi SAW. Dalam ranking siapa mengerti ilmu mustalah hadis, siapa yang mengerti tentang ilmu periwayatan hadis, 7 orang sahabat yang paling banyak hafal hadis, Abu Hurairah bertemu satu. Walaupun dia duduk dengan Nabi SAW 4 tahun. Dan malam ini kita nak kongsi kisah hidup beliau. Mudah-mudahan kita ambil sama-sama pengajaran daripada kisah hidup beliau. Banyak benda kita belajar dengan Allah sebut dalam Quran, "Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas." Kamulah sebaik manusia yang dikeluarkan untuk manusia. Ulama tafsir menterjemahkan ayat tersebut mengatakan sebaik-baik umat adalah sahabat. Nabi SAW pernah sebut dalam satu hadis, "Khairul quruni qarni." Sebaik-baik umat ataupun sebaik-baik orang adalah yang hidup pada zaman aku, pada qurun aku. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian yang hidup selepas daripada qurun aku. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian yang hidup selepas daripada qurun aku. Jadi dalam bahasa yang senang kita faham kan? Sebaik-baik manusia yang hidup satu zaman dengan Nabi SAW namanya sahabat. Kemudian hidup selepas sahabat namanya tabi'in. Kemudian orang yang hidup selepas tabi'in namanya tabi'in. Sahabat 1 hijrah, tabi'in 200 hijrah, tabi'in 300 hijrah. 300 hijrah yang awal ni, ayahnya selalu dengar ustaz-ustaz mengajar istilah salafus salih. Inilah manusia 300 hijrah yang awal. Kalau kita berdengar ustaz-ustaz mengajar dalam kitab sebut salafus salih, inilah manusia 300 hijrah yang awal. Jadi Abu Hurairah masuk dalam hadis yang kita bincang malam ini. Sebab tu malam ini kita minta dia pula setakat mana boleh kisah hidup Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Boleh tolong? InsyaAllah. Abu Hurairah dilahirkan di Daus Yaman. Dia dilahirkan nasya'ah yatiman, lahir ayah dah tak ada, meninggal dunia. Lahir mak sahaja ayah ada. Jadi Abu Hurairah ni anak yatim. Dia duduk di kota Yaman, dia duduk di Daus Yaman, dia bekerja mengambil upah bela kambing seorang janda kaya. Alhamdulillah. Bela kambing seorang janda kaya. Dan bila usianya belasan tahun, janda kaya ni tengok Abu Hurairah ni, dia berkenan. Jadi dia bagi anak dia kahwin dengan Abu Hurairah. Asal orang susah, asal bela kambing, tapi kerja yang penuh dengan amanah. Tokek kena. Alhamdulillah. Tokek tengok berkenan saya. Tokek ambil anak dia, tokek bagi Abu Hurairah anak dia. Anak dia diberi kepada Abu Hurairah sebagai isteri. Sebab itu yang ada di sini boleh ambil satu pengajaran. Siapa yang masih ada bekerja dengan janda, saja bagi dia orang saya. Sila-sila ada kan janda tu offer anak. Boleh faham? Baik, selesai. Kemudian waktu Abu Hurairah masih di kota Daus Yaman, Nabi SAW di kota Mekah mula sebarkan dakwah Islam. Kita dengar Islam, turun surah Iqra, kemudian dakwah secara rahsia 3 tahun, kemudian dakwah secara terang-terangan. Waktu Nabi SAW mula berdakwah, ramai orang Mekah tentang lawan Nabi SAW. Macam lawan Nabi Tuhan, lawan Nabi SAW. Di kota Daus Yaman ada seorang pakar bahasa namanya Tufail bin Amr al-Dawsi. Tufail bin Amr al-Dawsi. Dia juga orang kampung Abu Hurairah. Dia mari ke kota Mekah, dia bertemu dengan Abu Jahal. Masa itu Abu Jahal jadi penguasa kota Mekah. Masa itu Abu Jahal, Abu Sufyan, Abu Lahab menjadi orang-orang besar kota Mekah. Jadi dia datang daripada kampung, jumpa orang ni dulu. Aku ni Tufail bin Amr, aku datang daripada Yaman, aku nak tengok di Mekah ni ada seorang manusia nama Muhammad. Dia sedang membaca ayat-ayat yang mana cukup ajaib, cukup hebat.
bunyinya. Aku datang nak dengar bacaannya. Abu Jahal kata apa? Tak payah. Tak payah. Dia kata aku nak dengar dia bacaan. Aku tak mau tengok Muhammad, nak dengar bacaannya. Abu Jahal kata tak payah. Kalau begitu aku nak tengok je Muhammad, aku tak nak dengar bacaan. Abu Jahal kata tak payah. Buat apa dia? Orang ni apa jahat? Orang dia tu. Jadi Nabi mana? Aman mulia orang tadi. Kayak dia buat kata apa? Ada apa? Macam Nabi mana tu? Nabi dengar mulia tak ya masjid tu ni masjid kata orang. Sopan. Sini tak ada macam mana kita. Baik. Kemudian Tufail bin Amr oleh kerana nak tengok juga Nabi SAW, dia ambil kapas pun dan tengok. Sumpah pun dan tengok. Dia nak tengok wajah Nabi SAW, tapi dia tak nak tengok, tak nak dengar bacaan Nabi SAW. Bila dekat dengan Kaabah, masa tu Nabi SAW dekat dengan Kaabah, berhampiran dengan Kaabah, kalau kita sedang baca ayat Quran juzuk 30. Tapi saya lupa surah apa, minta maaf kan. Tapi juzuk 30. Sampai di sana kan, Tufail bin Amr tengok Nabi SAW. Kapas penuh diterima. Walaupun kapas penuh diterima, tapi Allah Subhanahu Wa Taala tetap nak bukakan pendengaran Tufail bin Amr Ad-Dawsi. Walaupun tutup kapas penuh, tapi Allah bagi dia dengar juga bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faham tak? Dan dia menyatakan inna hadza laysa min kalamil bashar. Ini bukan kata-kata manusia. Ini aku dengar ni bukan kata-kata manusia. Faham tak? Tufail bin Amr Ad-Dawsi walaupun dia tak nak dengar bacaan Quran, tapi Allah perdengar dia juga bacaan Quran walaupun dia tak nak, dia tak mau. Dia tak mau dengar, tapi Allah nak dengarkan juga. Jadi dia mendengar bacaan tersebut tersirat. Akhirnya dia mengaku bacaan ini bukan bacaan manusia biasa, ini bukan kata-kata manusia biasa. Di depan Nabi SAW, dia masuk Islam. Nampak tak? Apa pengajaran yang kita boleh ambil? Simple kan? Ayat-ayat yang duduk di rumah. Ayah, alhamdulillah, ibu di belakang, alhamdulillah. Semua jadi malam-malam mandi kan, maghrib isyak. Kita minta maghrib isyak, jangan buat berjaring kan. Jangan buat berjaring. Kullu kunuzin ma bainal maghrib wal isyak. Khazanah akhirat dia banyak terhajar pada waktu maghrib dengan isyak. Jadi maghrib isyak jangan buat berjaring. Jangan duduk kedai kopi, jangan duduk tengok TV, jangan duduk saja, jangan duduk sembang sampai lepas maghrib. Jangan kan. Maghrib isyak pastikan duduk dalam majlis. Baik, ayah-ayah yang ada dalam majlis ilmu, alhamdulillah, ayah-ayah ibu-ibu kita okey kan? Anak kita di rumah macam mana kita? Macam mana nak buat bagi mereka masuk juga dalam majlis ilmu? Macam mana nak buat bagi mereka dengar pada berdoa? So, apa ni kan? Cara macam mana tak? Simple kan? Kita cadang ayah-ayah yang mana di rumah, pagi-pagi dengar tanya ustaz, kita cadang buka TV tu buka. TV tu buka. Kamu ustaz itu jawab tanya anak bapak pasang kuat tentang semayang pasang kuat tentang wangi ustaz makan halal haram pasang kuat apa saja tajuk yang mana ustaz benda tu memang Islam suruh ustaz pasang kuat benda tu Islam larang pasang kuat. Walaupun anak kita tak mau mendengar dia buat dulu ustaz, tapi kalau Allah nak bagi dia dengar juga dia tetap mendengar walaupun dia tidak mahu mendengar. Jadi kita tak ada cara lain. Ibu-ibu yang ada di belakang, duk marah ke ayah-ayah, duk gantung sepeda kat toko pintu. Teman perut tu saya. Sepeda dia pakai, dia lebih dia gantung kat mana batu yang ada awal saya. Tunggu ibu dah bisa sangkut dari situ saya. Teman saya. Bila pergi bayar, tak bayar. Tunggu sampai pergi mengok, sampai baru nak gantung pergi bayar saya. Ayah-ayah, ibu-ibu yang ada di sini cari CD-CD, cari ceramah-ceramah yang ustaz kata tadi tu. Nak mudik mana ustaz? Mudah lagi tahu. Tambah-tambah kalau nak jalan jauh, maksud sejam suami kita bawa kereta jalan, dia terpaksa mendengar benda tersebut walaupun dia tidak mahu mendengar. Jadi ayah nak jalan dia tu, kalau di sini ada lagi yang bawa kereta ataupun tak bawa ada usah. Anak kami bawa kereta saya, nak jalan dia tu, dia bawa kami duduk tepi. Kita cakap dia cari sini-sini macam tu dia. Oh dia dah tak. Banyak benda kan, 4 jam jalan di Poluku, banyak benda anak kadang-kadang. Dia mana lima ni datang, tak bisa kan. Bini kita nak buat dia, tak bisa kan. Tapi kita minta paling rumah kita dah bagi satu sebab untuk mereka mendapat hidayah. Hidayah Allah bagi,
Tapi sebab mereka nak dapat hidayah, kita dah kerjalah, kita dah usahakan. Dengan cara bagi tenang pada benda-benda. Faham jadi semua? Understand? Minta maaf ni kalau saya mereka macam ni ada dia, orang bawa ni dengan bawa. Baik, sebab tu kita minta kepada murid cara kena bagi apa. Meski Ustaz cakap istilah kena kebenaran, cakap. Orang nak mawar, orang nak balik, orang nak ngemuk, biarkan je. Sebab ni satu sebab, satu cara kita nak beri masyarakat dengar tentang Islam, faham tentang Islam. Okay. Kalau ada tazkirah, ada kolom tazkirah sebelum Jumaat, kita cakap pula, lepas ni kalau boleh, selalu sini. Waktu kuliah, ramai orang datang, Alhamdulillah, tapi tak semua. Tapi time Jumaat tu semua masuk. Tak payah banyak-banyak, kalau kau Ustaz nak tazkirah tu, dia nak banyak-banyak, 15 minit sudah. Ustaz tu menunjukkan, dia sebut apa? Kerajaan salah, senang. Dia sebut yang tu, cukup. Dia kata tuan-tuan, jangan sokong kerajaan salah. Dalam apa? Isu MH370. Buat apa? Upah toko tu 100,000 ni kerajaan salah. Jadi, dia sebut yang tu. Saya bakal bangun balik. Maknanya pagi semua dia dekat 10-15 minit, cukup boleh. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah buka pintu hati orang yang datang semayang Jumaat. Dia faham semua. Nak buat macam apa ni sebut kerajaan salah. Sungguh berat. Kami tu umum tu buat kalau syik semua. Kita tak penuh negara. Kita kata bila mulai orang tu semua. Dalam paper di Mesir sudah penuh tugas sumat pertama. Di Mesir penuh tugas sumat pertama. As-sihru akhiru turuqil Malaysiyin. Sihir adalah cara terakhir orang Malaysia nak cari kawan Tuhan. Nak tahu apa di mana orang dia? Orang tahu kata Malaysia ni negara yang banyak orang Islam, negara yang ramai pelajar yang pergi ke Azhar dan sebagainya. Tapi dia kerajaan Malaysia juga menyentuh maruah orang Islam di Malaysia ni. Panggil ke umum nak cari kawan Tuhan. Soalannya, siapa panggil? Siapa jemput yang dia kira buat benar? Yang kedua, siapa bagi kebenaran? Boleh masuk dalam kawasan tersebut. Yang ketiga, siapa bayar? Maklumat yang kita dapat, dia dapat 100,000. Dulu ada 3 orang, anak-anak murid dia tu ada 3 orang, ada lepas sekali kita bayar 20,000. Hak rumah pegang berapa RM1, hak belakang pegang berapa RM20. 2-3 hari sebelum tu, bawa buku, bawa teropong. Semua minta maaf dia dalam banyak agak sensitif, tapi kita terpaksa sebut kepada orang. Lepas tu kita minta, tak boleh Ustaz? Tak nak, buat dia. Lepas tu kita minta benda-benda ini perlu disampaikan. Ustaz, dia berubat, Ustaz, saya tengok dia sebut Allah Akbar, Ustaz. Dan kita kata orang Ustaz. Dengan kepada Ustaz, dia buat ikut cara Islam, Ustaz. Mana ada orang Ustaz. Jakim keluarkan fatwa tu, Datuk Ibrahim Masih tu. Jakim keluarkan fatwa, kata ajaran dia khurafat dan sesat. Keluar dah fatwa, Jakim keluar dah. Siapa panggil dia lah. Boleh faham tu? Kita maaf lah, kita maaf. Kita. Sebab tu kita minta ambil pengajaran sama-sama kan. Alim kita mana? Saya dah buku silat, tapi tengok sikit. Ayat-ayat yang ada di sini nanti ni. Ada barang hilang. Motor hilang, kereta hilang, rumah hilang, bagi kuali, handset hilang. Ada di kalangan masyarakat Malaysia itu silat, dia suka cari pokok. Buat apa Ustaz? Pergi tengok. Orang kampung tu pergi menengok. Siapa yang ni benda tersebut dalam rumah. Kadang-kadang dia buat pokok Ustaz, pokok tu kenang dan layak. Kita tanya tu pokok, siapa curi ni motor saya? Dia pun kenang dan layak. Dia kata ni orang jauh ni. Orang dekat ni lah ni. Dia duduk di Sungai Besar. Lepas tu dia beritahu beberapa sifat. Jadi dia cari-cari tengok, dia buat dia lupa jiran sebelah rumah. Dan disebut dalam sebuah hadis, man kata kahimah, siapa yang pergi lupa orang-orang macam ni, tak boleh tahu benda ni. Fasalahu, kamu tanya dia. Fasaddaqahu, kamu percaya apa dia cakap. Lam tuqbal salatahu 40 yawman. Allah tolak amalan sembahyang ataupun amalan orang ni 40 hari. Sekali pergi jumpa, sekali pergi tanya, sekali percaya 40 hari sembahyang tuan-tuan. Bila depan pergi tanya lagi Ustaz, 40 hari Tuhan tolak. Tiap-tiap bulan pergi tanya Ustaz.
baru kenal je kan. Ni mana masyarakat ni siapa? Faham tak apa siapa? Sobat tu boleh lah. Tu boleh duduk cari cara lain ke tak? Tak boleh. Dan kita harap di sini usaha tak ada yang buat. Tak sama tak ada yang buat itu pun. Dengan kita sudah usahanya, kalau yang terbaik kita balik pulang, dia tak tahu pun. Nanti kita harap jangan berjaya. Baik, selesai. Jadi poin yang saya nak sebut tu sekalian, perdengarkan Islam kepada orang. InsyaAllah, walaupun orang tu tak nak mendengar, dia akan mendengar. Kalau Allah nak, dia dengar. Jadi faham cakap tu? Selesai. Kemudian, bila Tufail bin Amr Sebar belajar dengan Nabi SAW, baginda pesan kepada dia supaya balik kampung. Hai Tufail, kamu balik ke kampung, sebarkan Islam di sana. Kerana di kampung kamu akan ada satu mutiara yang akan bersinar. Balik sebar Islam, ada mutiara di kampung kamu. Dia balik sebar Islam, semua tolak Islam. Yang terima semua. Itulah manusianya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia seorang yang terima Islam. Ada yang mengatakan dia terima Islam ketika itu Allah sama-sama usia dia sudah 27 tahun. Dia seorang sahaja yang terima Islam. Baik, selesai. Waktu baginda SAW duduk di kota Mekah, Abu Hurairah tak ada langsung cerita. Dia duduk di Daus Yaman. Waktu Nabi SAW berhijrah ke kota Madinah, pindah di Madinah, yang kita dengar berhijrah malam-malam dan sebagainya tu, jalan dengan Sayyidina Abu Bakar, Abu Hurairah tak ada cerita. Perang Badar 313 lawan 1000 Ustaz. Abu Hurairah tak ada cerita dia. Perang Uhud yang tentera Islam sering, bukan kalah dengan sering. Orang pertama menang, orang kedua kalah, sering lah. Tak ada cerita. Perang Khandaq yang gorek kaki itu pun tak ada cerita. Perang Khaybar lawan orang Yahudi pun tak ada cerita. Cerita Abu Hurairah bersama dengan Nabi SAW ni ketika mana selepas perang Khaybar, Abu Hurairah datang dengan anak bini dia juga, datang ke kota Madinah. Lepas perang Khaybar baru dia datang. Waktu itu kalau perang Khaybar sudah tahun ke-7 Hijrah, baru Abu Hurairah sampai. Baik. Bila dia sampai sudah, dia buat rumah tepi Masjid Nabawi, buat rumah lebih kurang, kerja lebih kurang, cari duit lebih kurang. Orang utama dia belajar dengan Nabi SAW. Itu dia kerja. Makan pun lebih kurang, cari duit dia lebih kurang. Orang utama dia belajar. Mana Nabi SAW mengajak di Masjid Nabawi, Abu Hurairah akan datang. Boleh faham cakap tu silakan. Jadi cerita dia bermula tahun ke-7 Hijrah. Waktu usia dia 27 tahun. Dia belajar dengan Nabi SAW. Dia ada satu masalah. Ngaji lupa. Dia lupa Nabi SAW. Dia cakap Rasulullah, aku yang belajar banyak lupa. Ngaji lupa. Nabi SAW sebut pada beliau, man yasutu rida'ahu hatta yafruqu bil hadithi thumma yaqdiru ilaihi fala yansa syai'an kana qad sami'ahu minni aw kama qala. Nabi SAW pesan kepada Abu Hurairah dengan sahabat-sahabat yang lain, Ahlu Suffah. Abu Hurairah masuk di kalangan Ahlu Suffah. Nabi pesan kepada Ahlu Suffah, siapa di kalangan kamu yang sutu rida'ahu? Sahabat-sahabat Nabi SAW kata Nabi SAW sendiri, dia ada pakaian disebut sebagai ridha, ada pun selendang. Dan ini sunnah. Sebab itu kita minta ayah-ayah yang ada di sini, kita cakap ada yang pergi ke Mekah 2-3 kali pergi Mekah pada. Kita cakap di rumah kita satu hari banyak sebab kita pergi Mekah boleh sebab, tapi tak pernah pakai. Takut orang tolak jadi terima. Kita cakap banyak bawa sebab tersebut, mari ke masjid besar. Tak payah sedikit kepala pun tak payah. Sebab ada hukum je ni. Bila sampai waktu nak sembahyang, dia buka nampak lepas. Saya nak sembahyang nampak je. Satu lagi pada sunnah Nabi SAW. Baginda sahibul idhab wa ridha. Baginda adalah seorang manusia yang sentiasa memakai selendang. Sahabat-sahabat pakai selendang. Ibu pun di belakang pun boleh bawa juga. Lipat pun dalam beg tangan. Di rumah ada selendang, kita tak pakai dah, ambil selendang, beli baru dah sana. Tak payah, ada lama-lama, kita baru. Lipat pun dalam beg, waktu nak sembahyang, nampak lepas. Walaupun kapek kita dah cantik, ada dia muda dan sebagainya, tak ada masalah. Nampak lagi sana, dia ada kata-kata. Boleh tak? Oh, bawa cerdas. Boleh tak? Boleh tak? InsyaAllah. Sama-sama buat saja. Ambil setakat mana yang kita mahu. Abu Hurairah ada selendang. Jadi Nabi pesan kepada beliau, man yasutu rida'ahu, siapa yang
empat selendang dah di hadapan. Hatta yakhruju min hadisi, sampai habis aku mengajar dia nampak macam tu juga. Summa yaqbidu ilaih, bila habis mengajar dia ambil, dia dekat dia tahu. Fala yasa syai'an kana qad sami'ahu minni. Orang ni takkan lupa apa yang dia belajar daripada aku. Sebab itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu lepas daripada tu dia belajar dengan Nabi SAW, dia akan buka selendangnya. Tak dapat. Sampai habis mandi, dia ambil sahabat tu, dia dekat. Lepas dekat, dia tak lupa apa yang dia belajar daripada Nabi SAW. Apa simboliknya Ustaz? Apa sebab Nabi suruh nampak sesuatu di hadapan? Mudah adalah Nabi SAW nak mengajarkan Abu Hurairah, nak mengajak kita sekali lah. Bila mengaji, kena ada sesuatu di hadapan. Apa dia Ustaz? Pen kertas. Jangan pukul lah, kena ada pen yang kertas. Tu lah. Tapi tak pada malam ni sebab dari masa ramah saja tak apa lah macam. Dia pun ada dapat maklumat Sungai Lusa ni semua macam Malaysia tu, jadi tak ada masalah lah. Lawak dan sebagainya. Jadi kita nak minta Ustaz, kalau boleh ayah datang tuan-tuan bawa lah pen yang tak. Banyak benda yang akan dapat bila masuk dalam Islam. Saya nak contoh pula, kita beri contoh simple-simple je lah. Kalau ni kita mengajar tentang masalah adab di rumah orang, simple-simple je. Adab di rumah orang. Ayah-ayah di rumah orang, rumah jiran, rumah adik-adik, rumah siapa-siapa, telefon. Di rumah orang, bagi salam 3 kali. Orang tak jawab, balik. Itu adab. Tak boleh dapat saja. Simple, saya sebut dia kan tanpa dalil dia nak berikan masalah. Di rumah orang bagi salam buat Ustaz, salam pintu depan saya. Di pintu depan bagi salam pintu depan saya. Jangan kono pintu belakang. Orang buat macam ni, orang yang tidak beradab. Ulama sebut dalam kitab, orang yang Allah nak hinakan dia atas dunia, Allah bagi dia tak ada ilmu, dia tak berhenti adab. Ilmu tak ada, adab pun tak berhenti. Di rumah orang Ustaz, bagi salam pintu depan tak ada jawapan, dia kono pintu belakang. Lagi Ustaz, ada setengah lagi teruk, bagi salam pintu depan tak ada jawapan, di pintu belakang tak ada jawapan, dia ikut tingkap, dia senok. Dia kata, oi, ada orang, tak ada orang. Loh, kita tak ada. Faham kan? Kita pergi rumah orang, kita bagi salam, orang buka pintu. Selagi orang tak lawa kita masuk, kita tak boleh masuk. Kalau nak masuk juga, sama ada tuan rumah pelawak dengan masuk, orang boleh masuk. Ataupun kita tanya, saya boleh masuk tak? Kalau ada Nabi Muhammad datang rumah Nabi SAW, dia memang masuk terus dia. Nabi SAW sebut pada dia, irji' keluar. Masuk balik, kamu masuk balik dalam rumah, fakul, kamu sebut Assalamualaikum, satu. Yang kedua kamu tanya, adkhul, saya boleh masuk tak? Kita tak ada, kodok pun. Bukan semua besar, di bawah. Masuk dalam rumah orang maksudnya, mana tempat yang tuan rumah sediakan, situ kita kena duduk. Ayah nak pergi rumah orang, tuan rumah tu sedia tempat di situ, saya siap. Dia berkemas tempat. Kita sebagai tetamu duduk di situ. Tapi beberapa ramai yang tidak tahu adab kan, dia masuk dalam rumah orang berkemas, saya siap ada tempat tu. Dia kata tak payah duduk sini kan, kita duduk sana. Yo. Ada apa ini? Tak apa saya tahu betul. Inna ahadan la yulad 'aliman, tidak ada manusia banyak sebenarnya. Sama-sama kita tahu. Masuk dalam rumah orang, jangan rapi perhiasan. Tak boleh jelas. Masuk dalam rumah orang, jangan rapi pintu diri rumah orang. Itu ada. Jangan tengok tempat laluan. Ruang tamu, sana dapur. Laluan tu, jangan tengok. Ada. Ibu-ibu di belakang, minta maaf. Ibu-ibu di rumah orang, boleh tak? Nak kita jangan masuk dapur rumah orang. Tak boleh. Melainkan kalau tuan rumah ajak, masuk lah. Kalau tuan rumah tak ajak, kita tak boleh masuk lah. Ayah-ayah jangan ada di sini, di jalan rumah orang. Kita masuk sembang dengan tuan rumah, isteri kita pun ada sekali. Isteri tuan rumah masuk ke dapur, nak baca ayat dia. Isteri kita pun bangun juga, nak ikut dia ke dapur. Nak minta ayah dia tolong bagi tahu kat bini, supaya duduk. Dia kata tu nak tolong dia buat baca ayat, kita duduk, suruh buat wajib. Nah, rumah orang wajib, rumah sendiri sekat, tak tahu dah.
Tak boleh. Sebab apa tak boleh? Simple. Boleh jadi di dapur rumah, pinggan penuh dalam sinki, tak sempat basuh. Baju seluruh tak sempat basuh. Lantai bergetah, sampah 2 hari tak basuh. Jadi tuan rumah, dia nak jaga maruah dia nak jaga maruah suami dia nak jaga maruah anak-anak dapur dia. Sebab tu dia tak lawa kita masuk. Kita pula tanpa sedar silu masuk dia tu dia. Tak ada minta-minta, sama-sama kita pilih dia. Macam maruah masuk buat dia. Dan apa dia? Kalau kata bawa facial, boleh juga cantik, kita ringkas. Sebab tu Nabi SAW pesan kepada Sayyidina Abu Hurairah, hampa sesuatu, letakkan sesuatu itu di hadapan. InsyaAllah, ilmu yang kamu dapat takkan hilang. Boleh dapat sekali jalan, selesai. Dia dah buku dalam Allah SWT. Tengok nampak dia tak buat cerita dalam kita itu sikit. Tapi tajuk ni, tajuk untuk kita belum. Tajuk untuk orang, saat ini untuk kita semua. Ayat-ayat buku yang ada depan saya ni ada yang berusia 40 tahun ke atas. Ada yang umur 40 lebih. Dan tanya orang tu kan nampak semua macam muda bawah dia, dia tanya orang sana. Baik. Kita nak sebut sebuah perkara. Yang pertama, ada ulama mengatakan majawazal arba'in, siapa yang umurnya lebih daripada 40 tahun, walam yablagh khairuhu syarruhu, tetapi kebaikan dia belum lagi mengatasi kejahatan. Kita terjemah dalam bahasa mudah, umur ada dah lebih 40 dah, tapi kebaikan dia masih belum bertambah. Dulu umur 30, sembahyang fardu seharian, sembahyang sunat ni tekoh rajin buat, malas tak buat dah. Lalu 55 macam juga buat hak fardu ya, hak sunat ni tekoh-tekoh rajin ni buat saya seronok. Dulu masa muda 30 tahun misalnya, puasa fardu 30 hari, sunat Syawal 6 hari, 36 hari setahun dia puasa. Lah 60 lah, puasa 36 hari juga. Tak ada perkembangan. Satu. Yang kedua, kejahatan dia masih sama. Hak baik tak tambah, hak jahat pun macam tu lah. Dulu umur 30, nampak anak darah lalu, dia nak darah tu. Sampai habis, balik dia ulas. Dia kan? Ulas cara untuk muda dia lah. Dia dari para baik. Untuk dia ada yang ulas tu. Lalu 60 lah, pencet lah. Habis semuanya cukup, minum kedai kopi. Nampak janda lalu, dia tengok lah. Dia tengok. Habis janda tu lalu, dia ulas. Tapi dia ulas cara betul lalu lah. Dia kata ni, nak air mana ni lah. Air lain pun begini. Dia ulas tak, tapi dia ulas cara tua dia. Maknanya jahat dia masih semua. Ulama sebut orang macam ni, kalau dia tak bawa ada hubungan, dia dah tempat tiket untuk masuk dalam neraka. Pasal umur lebih pada 40 lah, tapi ramai kita ubah. Lepas tu kita minta ayat buku 9, kalau malam ni tak apalah semua belum capai 30, 40, tak apa lah, semua 30. Kita minta nanti usiran sama-sama banyak tambahan. Satu. Yang kedua, Imam Ghazali mengatakan ada seorang lelaki jumpa Imam Ghazali tanya, Tuan Imam, kenapa Allah panjangkan umur seseorang? Pasal kok umur manusia ni Tuhan bagi panjang? Imam Ghazali jawab dua benda. Yang pertama, kerana Allah nak bagi orang tersebut sedar dosa dia banyak. Nak bagi orang tu sedar dosa dia tu banyak. Faham masalah tu kan? Nak bagi dia sedar, mana umur dia makin panjang, makin banyak dosa. Satu. Yang kedua, Allah nak bagi dia peluang bertaubat pada dosa. Sebab itu Allah panjangkan umur. Dia faham masalah tu kan? Sebab itu kita tengok 80 orang, 88 hidup. Kita tak nak bagi peluang. Orang tua tu cakap, dulu kan saya sini bawa jemaah orang Malaysia. Sekarang dia berada di Kulim, dia duduk di Kulim Golf. Dia beranak 9 hari bulan 9, 1933. Umur dia tahun 2014 ni 81 tahun. Hari itu dia tinggal Nabi SAW di Putrajaya. Allah tak takdirkan Ustaz, apa jadi pada dia? Masuk hospital. Dan kita bawa 44 hari untuk kita Kulim. Ada sahabat kita pergi jumpa Ustaz Zami Hasin Al-Rawi, pergi jumpa ada Ustaz. Dia sebut juga dalam pertemuan tu, dia kata 60% hadis Nabi ini bohong. Dia kata dia nak pegang Quran saja. Dia kata semayang yang kita buat ini salah.
Dan yang paling menakutkan, dia kata dia sanggup terima azab Allah di hari akhirat. Lepas tu kan, apa pasal sihat lagi Ustaz? Tuhan bagi sihat sebab Tuhan nak bagi sedap dosa dia banyak. Tu hina Nabi sombong sana. Dan Tuhan nak bagi peluang dia bertobat pada dosa. Kena yang Ustaz. Kasih aman. Lalu kulit kof. Siapa yang ada tolong pergi ke kulit, atas ni pada hospital kulit high-tech tu ada satu taman nama kulit kof. Depan dengan kulit kof namanya Taman TKC. Taman TKC tu Ustaz itu tak berapa. Kita ada pompa-pompa apa? Kawan ada kulit kof. Depan kulit kof Taman TKC. Taman kita Allah tu dah. Allah. Sebab Tuhan bagi panjang umur kan? Tuhan nak bagi dia sedap satu, nak bagi dia tobat. Wallahu a'lam, dia nak bertobat atau tidak, wallahu a'lam. Tapi kalau dia tak bertobat sampai mati, kita ambil dia sebagai satu pengajaran. Nak ambil dia sebagai satu pengajaran. Apa pengajaran Ustaz? Allah Subhanahu wa taala boleh tadi siapa saja. Kalau dia nak membawa mati dalam Islam, Allah boleh pilih siapa saja walaupun dia bukan Melayu. Dan Allah boleh bagi orang tu keluar daripada Islam sebelum dia mati walaupun dia Melayu. Kalau dia di Islam, kemudian di Syria, siapa lagi? Kita tak payah orang. Kapal saya tengah di Islam. Kemudian di Syria, yang ada di internet, tadi cuba cek di internet. Yang lebih perang di Syria sekarang sudah jatuh lawan dengan biji bahasa Al-Asad. Cuba cek tengok orang apa. Kita dah sibuk sekarang, boleh dikatakan sebilangan besar. Mereka yang berjuang tu orang yang tidak boleh bercakap bahasa Arab. Ramai tak boleh cakap bahasa Arab, semua cakap bahasa Inggeris. Cek balik, rupanya mereka datang daripada Amerika, Britain, Australia. Mereka masuk dalam Islam daripada agama-agama mereka konvert masuk dalam Islam, terlibat dalam Islam, mengaji Islam, dan akhirnya mereka jumpa amalan yang paling hebat dalam Islam, paling tinggi dalam Islam, jihad fi sabilillah. Bahkan lompat di Syria mempertahankan umat Islam di Syria. Tuhan nak bagi orang tahan agama dan Tuhan boleh bagi walaupun manusia itu hidup di negara kufar. Dan Allah boleh tadi orang yang duduk dalam negara Islam, Islam daripada bakar sampai banyak Islam tu. Tapi kalau Tuhan nak tali, Tuhan boleh tali, Tuhan tak kira apa. Tapi kita tak kena punya undang-undang macam ni je. Ni duk faham kata nama Melayu Islam. Apa itu orang lain semua tak boleh. Orang buat syirik pun dia kata tak salah boleh tak. Kita faham Melayu Islam Melayu. Kata kita tak faham tu boleh Islam. Amin. Understand? Jangan takut juga. Pukul 9 kita pun yang ada. Saya dapat mengajar sama-sama. Jadi selesai sekarang. Balik pada tajuk kita balik Abu Hurairah dari tajuk tadi. Jadi dia dapat siapa umur panjang bukan dosa dia, Allah nak bagi peluang taubat cepat-cepat daripada dosa. Selesai. Balik tajuk Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bila dia duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam umur 27 sampai 31. Dia duduk 4 tahun. Dia belajar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu kisah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni waktu tidur saja. Waktu lain semua orang kampung sebut duduk berketul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sentiasa duduk dengan Nabi SAW. Banyak pesanan Nabi SAW Abu Hurairah dapat. Salah satu kita kongsi. Nabi Musa kepada Abu Hurairah, dia kata, "Falam ada'ha hatta amut." Aku tak pernah tinggal sampai mati. 3 pesanan Nabi SAW. Yang pertama, bagi dia pernah pesan puasa 3 hari sebulan. 3 hari sebulan tu, kalau dia boleh tengok dalam bulan Islam, 13, 14, 15 bulan Islam. Waktu bulan purnama, waktu tu puasa kan. Tambah dia yang bulan. Bulan kena puasa. Yang bulan puasa dia 13, 14, 15. Kalau tak boleh nak puasa waktu tersebut, puasa hujung 27, 28, 29 bulan Islam. Tak boleh juga Ustaz. Kalau okeylah Isnin, Khamis, Isnin minggu depan. Yang penting 3 hari sebulan. Ustaz, 3 hari itu banyak orang. Okey, kalau banyak sehari sebulan. Boleh tak? Sehari pun banyak kan? Puasa-puasa lapor ada 3 hari sebulan. Satu. Yang kedua Nabi Hasan semayang duha. Jangan tinggal.
Yang ketiga, witir. Witir. Puasa 3 hari, sembahyang duha, sembahyang witir. 3 jenis sembahyang atau 3 ibadah ni Nabi pesan pada Abu Hurairah. Abu Hurairah kata, aku tak pernah tinggal sampai mati pun. Ya, yang buku rahmat Allah SWT. Ulama bahas jenis-jenis sembahyang sunat. Sembahyang yang paling hebat, sembahyang yang paling tinggi kedudukan, sembahyang fardu. Okey, selesai. Ibadah yang paling tinggi kedudukan dalam Islam, sembahyang fardu kan. Ibadah sunat yang paling tinggi kedudukan adalah sembahyang sunat. Tak ada ibadah sunat boleh tank sembahyang sunat. Ulama bahas pula, sembahyang sunat ni sembahyang apa yang paling tinggi kedudukan? Banyak ulama senaraikan. Akhirnya bila bincang, dah sekali jumpa 2 yang paling tinggi sekali. Yang pertama, qabla subuh. Yang kita itu sembahyang ada subuh, kita sembahyang 2 rakaat. Rakaatnya qabla al-fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha. Dia sudah selalu menjawab. Yang kedua, sembahyang witir. Ulama bahas lagi antara 2 ni yang mana paling tinggi kedudukan. Ada 9 kata qabla subuh, ada 9 kata witir. Jadi kita nak minta 2 jenis sembahyang ni sama-sama jaga Allah. Ayat yang nak buat witir berapa rakaat, silakan. Man arada an yaf'ala bi 5, nak buat 5, falyaf'al, buat. Wa man arada an yaf'ala bi 3, nak buat 3, falyaf'al, buat. Wa man arada an yaf'ala bi rak'atin wahidah, nak buat 1 ya, falyaf'al, buat. Allah. Jadi kita cadang kalau boleh fikir jangan tinggal. Ustaz, nak buat gila saya Allah. Sayyidina Abu Bakar buat bersyak. Sayyidina Umar buat sebelum subuh. Nabi SAW pagi dulu, tanya dulu. Sayyidina Abu Bakar sebut, aku takut tak sempat jaga pagi esok, jadi buat siap-siap dalam syak. Sayyidina Umar kata, aku boleh jaga sebelum subuh. Nabi SAW benarkan kedua-duanya dan Nabi SAW puji perbuatan Sayyidina Umar. Maknanya di sini, perbuatan Sayyidina Abu Bakar tak salah. Jadi kita kalau rasa tak boleh bangun pagi, buat siap-siap, bukan yang syak lagi kan. Nak buat berapa kan? 1. Ini nak ringan ni. Ustaz, 1 sikit jangan 3. Kalau itu mazhab Imam Syafi'i sempurnanya 3. Buat 3, tak larat 1. Buat siap-siap bangsa. Ustaz, tak larat diri saya dulu. Habis buat pengajian insya Allah angkat takbir sekali dulu yang mampu habis dah 1 rakaat. Tu dia orang paling segat sekali kita bagi diskaun. Nak baca surah apa saya? Tanya orang saya, tanya saya jawab. Saya jawab. Nak baca surah apa saya? Allah. Baca Fatihah. Baca Allah. Panjang baik. Baca Fatihah. Baca Inna A'tayna. Satu. Panjang juga. Baca Fatihah saja orang begini. Mana yang saya nak sebut di sini nak tinggal seperti buat. Ialah buku rahmat Allah SWT. Kalau saya minta izin bagi 9 lebih sikit ya. Baik. Kalau 9 lebih sikit boleh sekitar 1-2 bulan. Baca paper 2 minggu lepas. Yang saya suruh minta maaf yang kita suruh kalau disuruh bukan sebab apa saya. 2 minggu lepas dalam tempoh minggu ada disebutkan kajian daripada dasar. Dan dasar satu badan yang berkaji tentang dasar lepas dia buat kajian. Kalau tak betul benda ni, alhamdulillah. Saya harus ngomong je kalau tak betul, alhamdulillah. Tapi kalau betul, sakit kita semua. NASA buat kajian. Dunia kita cuba bayang ni, dunia bulan. Atas ni kutub utara, bawah ni kutub selatan. Dunia kita sekarang abad ke-18, tahun 1800 dulu. Dunia kita kutub utara ni, dia bergerak condong macam tu. Daripada tegak, dia bergerak condong macam tu. Tahun 1800, dia bergerak 900 tahun. Buka search dari internet boleh buat bahasa Inggeris boleh jawab saya. Dia bergerak 900 tahun. Tahun 2007 pokok ni kaji balik. Pokok NASA ni kaji balik. Mereka menemui dunia kita sekarang sedang condong macam tu. Dia bergerak pula 3500 tahun. Tadi 900 tahun dekat saja. Ni 3500 tahun. Mana dia bergerak? Coba tahun lepas 2013 buat sekali lagi kajian. Mereka menemui satu benda yang cukup mengerikan. Apa dia Ustaz? Dunia kita sedang bergerak 25 batu sebulan. Terjemah dalam bahasa mudah 25 batu sebulan jadi 300 batu setahun.
Dan berdasarkan kiraan mereka mengatakan kemungkinan mungkin. Jangan kata saya kata tadi mungkin. Dia kata tahun 2015 tahun depan akan berlaku matahari naik daripada sebelah barat. Dan dia kata itu satu fenomena alam. Bagi orang bukan Islam, matahari naik sebelah barat fenomena alam benar biasa. Tapi bagi orang Islam, matahari naik sebelah barat itu satu tanda yang cukup besar artinya dalam kehidupan kita. Sebab matahari naik sebelah barat, pintu taubat tutup. Kalau tak jadi, alhamdulillah, saya mohon maaf pukulan tu 4 tahun. Tak ingat apa, tak jadi pun. Kalau tak jadi, alhamdulillah. Tapi kalau dia boleh tanya Ustaz, saya tengok di depan pada penceramah ini, Ustaz asal lagi. Dia pun pernah sebut dalam satu kursus haji dan berkaitan dengan arah kiblat. Kalau matahari itu naik sebelah barat, kalau kutub utara itu bergerak dulu di bawah, kutub selatan dulu di atas. Cuba tanya apa saya. Pintu tahu minta maaf, matahari naik sebelah barat, pintu tahu tak tutup. Orang yang belum bertaubat kepada Allah, matahari naik baru nak bertaubat, pintu taubat tu tutup. Orang yang dah bertaubat kepada Allah, sering bertaubat kepada Allah, tapi taubatnya belum lagi diterima. Disebabkan ada beberapa mawani ini kita sebut penghalang. Dia bertaubat, dia main-main, dia bertaubat tak serius, dia taubat, dia buat lagi Israel. Dia seolah-olah main-main dengan taubat besar. Allah tak ampunkan dosa dia. Matahari naik sebelah barat, masa tu pun pintu taubat tutup. Yang kita takut, kita semua malam minggu 9 duduk kategori hak nombor 2. Kategori hak tu bertaubat besar, minta ampun kepada Allah. Tapi kami buat tak serius saya. Duk main-main saya. Kami duk taubat, hak haram tu aku. Kami duk taubat besar, benda syirik buat lagi. Kami duk taubat, benda haram terlibat ni. Allah Akbar. Takut-takut Tuhan ni Allah. Hasan Basri pernah mengatakan, dia kata dalam betul taubat aku sebutkan istighfar aku sebutkan subhanallah aku diterima oleh Allah. Aku tahu kalau Tuhan terima satu dia sebutkan dia sebut. Aku tak bunyi dulu bersalah. Nak menunjukkan apa Ustaz? Hasan Basri seorang tabi'in, dia sendiri pun tak tahu hak dia sebut, hak dia ucap, hak dia kita sebut hak dia zikir tu lah. Tuhan terima ataupun tidak, dia pun tak tahu kan? Kita tahu kan? Kita pun tak tahu Tuhan terima ataupun tidak, tahu kan? Dan kita minta sama-sama saja. Malam ni kita menjadi Abu Hurairah buat 3 benda. Kita minta sama-sama buat. Betul. Semayang fikir tu boleh buat kan? Bohong boleh juga. Puasa. Puasa saya. Allah. Saya nak minta kalau boleh lah. Semayang jauh. Saya main sekali ni je lah. Jangan takut lah. Kita minta kalau boleh. Yang puasa tu kita minta buat. Yang tu buat. Ulama mengatakan min alamati iqraru bil dhunub, antara tanda orang itu tenggelam dalam dosa yang cukup banyak. Tanda manusia itu tenggelam dalam dosa yang cukup banyak. Ada syarah as-sadri, hati dia tenang terima, dia tak boleh buat 2 perkara. Dia payah buat 2 perkara. Yang pertama sekali dia boleh bangun malam, sembahyang malam. Yang kedua, saya minta puasa sunat hari siang. Dia payah bangun dia boleh, dia payah puasa sunat. Maka tanda dosa banyak. Boleh kan? Sebab tu kita minta sama-sama buat. Boleh tak? Sama-sama buat. Boleh tak? InsyaAllah. Saya perhatikan insyaAllah. Baik, selesai. Jadi kita ambil pengajaran sikit daripada 3 amalan tersebut. Kemudian, waktu Nabi SAW wafat, Abu Hurairah duduk di kota Madinah. Waktu Sayyidina Abu Bakar naik dari khalifah, Abu Hurairah ni pergi jumpa Sayyidina Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, aku nak minta kebenaran pada kamu nak mengajar di Masjid Nabawi, mengajar hadis Nabi SAW. Abu Bakar benarkan, khalifah benarkan. Jadi dia mengajar. Waktu dia mengajar, manusia yang paling marah pada Abu Hurairah adalah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia paling marah pada Abu Hurairah. Wahai Abu Hurairah, aku nak minta kepada kamu, saya ambil daripada kitab Bidayah para Rasul. Aku nak mohon kepada kamu supaya berhenti mengajar di Masjid Nabawi. Jika tidak, aku hantar kamu balik ke kampung kamu, Daus, Yaman. Bila ditanya kenapa wahai Umar, Sayyidina Umar mengatakan, wahai Abu Hurairah, kamu selalu membacakan hadis yang kami sahabat awal, as-sabiqun al-awwalun, tak pernah dengar.
Kamu baca hadis, kami ni sahabat-sahabat yang awal masuk Islam, tak pernah. Kami di Mekah 13 tahun. Kami di Madinah 7 tahun. Sebelum kamu sampai 20 tahun kami duduk dengan Nabi SAW. Tak pernah dengar pun hadis yang kamu baca. Faham tak? Jangan bawa pada Sayyidina Umar. Inna Allah ja'ala al-haqqa ala lisani Umar wa qalbi. Allah jadikan lidah Umar betul-betul, hati Umar betul-betul. Hebat Sayyidina Umar. Lau kana min ba'di nabiyyan, kalau ada nabi selepas aku, lakana Umar nabiyyan. Umar ni nabi. Sayyidina Umar pernah bagi cadangan pada Nabi SAW, turun dari Quran, kain membenar cadangan Sayyidina Umar. Kemah Sayyidina Umar. Ya Rasulullah, adakah baik kalau semayang belakang maqam Ibrahim, turun dari Quran, wattakhidhu min maqam Ibrahim musalla. Sampai hari ini kita semayang belakang maqam Ibrahim. Ya Rasulullah, tawanan pada kami rumahnya turun dari Quran supaya punah tawanan pada. Ada 6 benda Sayyidina Umar sebut, ya Rasulullah, adakah baik kalau isteri kamu memakai hijab, turun dari Quran? Ada 6 benda, tak apalah dia bukan beda, jadi kita sebut di dalam secara ini. Sayyidina Umar ni bangkang Abu Hurairah. Abu Hurairah bangun silam, dia mengatakan, wahai sahabat, kamu mengatakan Abu Hurairah membacakan hadis yang kamu tak pernah dengar. Kamu ni orang Muhajirin, waktu tidak ada peperangan, kamu sibuk di pasar berniaga. Kamu orang Ansar, waktu tidak ada perang, kamu sibuk di kebun. Aku ni Abu Hurairah, aku bersama dengan Nabi SAW waktu kamu tiada, dan aku ingat apa yang Nabi SAW ajar waktu kamu semua lupa. Kamu tak ada, aku ada. Kamu semua lupa, aku ingat. Sebab itu hadis yang aku baca, kamu tak pernah ada. Kena apa tu silam, senyap tu saya kena. Kalau kata mak lah, Abu Hurairah yang mak lah. Saya kena Umar, tinggi dia saya 3 meter. Satu-satunya manusia yang nak keluar berhijrah ke kota Madinah, bagi tahu pada Abu Jahal Al-Lahab. Siapa di kalangan kamu nak isteri jadi janda, nak anak dia jadi anak yatim, jumpa aku belakang bukit, aku nak hijrah. Oh dia, dia kata jadi Umar. Sahabat dia semua nak senyap-senyap. Dia bagi tahu, siapa nak anak dia jadi anak yatim, isteri dia jadi janda, jumpa aku belakang bukit. Kalau ada istilah ni, budak-budak sekolah pakai. Tak apa hati, jumpa sekali dekat sekolah. Jumpa sekali belakang. Itu jadi istilah sanksi. Sayyidina Umar buat. Sayyidina Umar Al-Khattab bila dia jadi khalifah, Abu Hurairah ni bagi peranan besar dalam Islam. Sayyidina Umar lantik Abu Hurairah jadi gubernur Bahrain. Di Bahrain, satu negara Australia, Sayyidina Umar lantik Abu Hurairah jadi gubernur. Tapi Sayyidina Umar sikit maklumat ke Australia. Tak apa pun dia buat asyik lah. Tapi tak apa lah. Yang mana ingat lah. Tak ingat pun pokok ingat lah. Kelebihan Sayyidina Umar, syarat Sayyidina Umar nak nanti gubernur mudah. Kalau kamu naik jadi gubernur, sebelum kamu naik kamu ada 2 lay pakaian. Turun balik daripada gubernur pun kena ada 2 lay pakaian. Lagi baik kena ada selai. Itu syarat Sayyidina Umar. Kamu nak jadi gubernur boleh, tapi sebelum naik kalau ada 2 lay baju, turun balik pun nanti 2 lay juga. Lagi cantik kalau ada selai. Faham? Tak apa nak faham Ustaz? Kamu nak naik jadi gubernur, sekarang pakai potong salwar. Turun balik nanti pun potong salwar juga. Lagi cantik kalau kancing. Boleh faham bahasa apa? Sebab Sayyidina Umar di antara khalifah yang cukup menjaga harta rakyat. Bila Abu Hurairah jadi gubernur, dia jadi gubernur, dia mengajar. Sambil jadi gubernur mengajar. Jadi orang pakat bagi, orang dulu duduk bagi kat tu. Jadi pakat bagi datang. Jadi dia kaya. Bila kaya, Sayyidina Umar tarik harta. Itu dalam keadaan dapat cara halal pun Sayyidina Umar tarik ke. Abu Hurairah kena tarik harta. Ni Sayyidina Mu'az bin Jabal, Nabi SAW pernah sebut a'lamu ummati bil halal wal haram Mu'az bin Jabal. Manusia paling reti halal haram Mu'az bin Jabal. Mu'az bin Jabal kena tarik harta. Sayyidina Umar tarik. Amr al-As, Sayyidina Umar tarik. Faham je kan? Sebab Sayyidina Umar tak suka orang kaya disebabkan jawatan dia. Kalau Sayyidina Umar ada hari ini sudah sakit pokoknya. Dengan orang kan? Kalau Sayyidina Umar ada hari ini sakit ramai kan? Waktu dulu tak jadi apa tak pegang sebarang jawatan Ustaz. Biasa dia rumah pegang jawatan sepenggal lah, rumah 3-4 juta.
Sayyidina Umar duduk di satu tempat mengajar dia. Dia pegang ungkat ini dia. Dia sebut satu kata-kata. Kata-kata itu mahu ulama tasawuf menambil kata-kata. Man arada an yas'ala 'anil Quran. Siapa di kalangan kamu nak tanya hukum akan Quran, faliyati ubay, kita tanya ubay dia. Wa man arada an yas'ala 'anil fara'id, nak tanya hukum akan fara'id, faliyati Zaid, kita tanya Zaid bin Thabit. Wa man arada an yas'ala 'anil fiqh, nak tanya hukum akan fiqh, faliyati Mu'az, kita tanya Mu'az bin Jabal. Wa man arada an yas'ala 'anil mal, siapa nak tanya hukum akan harta, faliyati Abu Ma'id tanya kepada Sayyidina Umar. Fa inna Allah ja'alani qassaman khazanan wa qassaman. Allah jadikan aku kepada Sayyidina Umar orang yang pandai kawal harta dan pandai jaga harta rakyat, pandai beda harta rakyat. Itu menteri-menteri minta maaf tak ada rasa apa yang bukan jawatan, patut kena study sisa hidup Sayyidina Umar. Ni nak jadi gubernur, nak jadi pemerintah, nak jadi adun, nak jadi parlimen, kita study sisa hidup Sayyidina Umar. Tu pegang-pegang sama, pegang-pegang sama. Bukan sinilah Zimbabwe. Cuba saya bagi contoh saya sikit lah. Abu Hurairah nak ada dua orang dia. Cuba tengok Sayyidina Umar saya. Dia pernah naik kuda dengan pembantu dia nak pergi ke Syria. Tengah-tengah jalan ada orang sebut selengkang yang Sayyidina Umar pakai jatuh, ditiup ni. Dah jatuh ke bawah, angin tiup terpelanting ke belakang. Dia berhentikan kuda ada silan, dia turun ke bawah, dia jalan ke belakang, pemik. Jalan tu pemik. Patah balik, naik kuda. Pembantu dia di belakang tanya, tuan, aku nak tanya kau, wahai yang duduk ini, kenapa waktu selendang kamu jatuh, kamu turun daripada kuda, kamu pergi ambil jalan kaki? Kenapa tak naik kuda? Kan naik kuda, naiklah kuda pemik. Tengok dia jawab apa sahaja. Dia kata kuda ini disediakan oleh kerajaan Madinah untuk melaksanakan urusan di sana, bukan untuk ambil barang aku yang tadi. Nampak kan? Tuan, kalau begitu, kenapa tuan tak suruh saya orang pergi ambil? Saya kan pembantu. Tuan kan ambil bumi presiden. Tengok Sayyidina Umar jawab apa saya. Dia kata kamu diberikan bayaran gaji oleh kerajaan Madinah untuk membantu aku melaksanakan urusan di sana, bukan untuk ambil barang aku yang jadi. Allah. Kita ni ada mana berjawab pejabat, faham siapa buat macam barang sini. Buat sikit sini ni, paling sini. Hak kerja tidak macam barang tidak dia buat lagi. Saya minta kesalahan kan semua maaf. Dan Nabi yang mau minta maaf. Dan suruh kita awal kemaafan kesalahan itu. Maka itu kita minta sama-sama sini. Jadi Abu Hurairah kena tarik apa? Selesai kena tarik, Sayyidina Umar offer jawatan gubernur di Oman, satu negara Arab yang lain. Oman, Sayyidina Abu Hurairah tak nak. Dia balik duduk di Madinah masih. Dia habiskan masanya mengajar hadis di kota Madinah. Selesai. Kemudian sedikit nak buat. Abu Hurairah istrinya seorang. Allah bagi kepada beliau rezeki istri seorang. Sayyidina Abu Bakar istri 4, anak 6. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar istri 6, anak 9. Sayyidina Ali istri 9, anak 27. Tu yang orang Melayu ambil potong kaki. 13 lelaki, 14 perempuan. Anak Sayyidina Ali. Sayyidina Abu Hurairah isteri dia seorang, anak lagi seorang, anak perempuan. Tapi cuba tengok saya, walaupun isteri seorang, anak seorang, tapi kita yang ada dalam masjid hari ini termasuk ustaz cakap tu, seorang tak boleh buat macam mana Abu Hurairah buat. Dia bahagi mana pada 3. Dia pecah mana pada 3 bahagian. Sepertiga yang pertama, dia tak suruh anak perempuan dia bangun buat ibadah. Dia dengan isteri, tidak. Sebahagian sepertiga yang kedua, dia gerak bini dia, bangun buat ibadah. Bini dia bangun buat ibadah. Dia tidur, dia rehat, anak dia rehat. Sepertiga yang ketiga, Abu Hurairah pula bangun buat ibadah. Ulama sejarah mengatakan rumah Abu Hurairah, rumah yang tak pernah sunyi daripada semayang, zikir, baca Quran. Semayang, zikir, baca Quran, tiap yang ada.
Kita boleh pergi dalam orang lain. Kita anak enam dalam rumah, anak enam, bini seorang Ustaz, campur kita seorang dapat. Anak enam, seorang tak tahu. Bini tak tahu. Kira kita tak tahu. Kita maafkan, kita tahu Allah kan. Ulama sebut dalam sebuah syair. Syair itu tiga baris, jadi bagi bawah sekali. Dia jawab tentang bangun hari. Man nama hatta yaqala laylu, siapa tidur malam sampai terlepas malam. Maknanya jelek-jelek subuh, jelek-jelek mata pagi. Lam yabla manzila walau yajhala. Orang ni tak akan dapat capai syurga walaupun siang hari dia belum teruk buat ibadah. Siang hari belum teruk buat ibadah, tapi malam tak bangun langsung. Orang ni tak akan dapat capai syurga walaupun dia belum teruk. Jadi kita minta Ustaz daripada ini sama-sama bangun dan akhirat. Kalau kita betul mentah ini berdepan dalam Allah. Jadi kita minta Ustaz malam ini bangun Ustaz. Boleh, tak boleh seminggu sekali. Tak boleh hari seminggu sekali. Tak boleh sebulan sekali. Tak boleh setahun sekali. Tak boleh juga seumur hidup sekali. Tak boleh juga saya dosa hidup. Tolong insya-Allah dan ini pengajaran. Kemudian bila Abu Hurairah duduk di kota Madinah sampai umurnya 80 tahun. Ada yang mengatakan 82, tak apa kita berikan. Sampai umur 80 tahun, waktu yang meninggal dunia Rasulullah duduk di atas katil, dia mengatakan satu kata-kata yang cukup berharga. Waktu nazar dia mengatakan Allahumma inni uhibbul liqa'ak. Ya Allah, aku seronok nak mati. Aku seronok nak mati. Fa ahabba liqa'i. Kau seronok nak jumpa denganku. Nak mati seronok. Lalu kita minta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari sini ibu di belakang sama-sama tanya seronok nak mati. Bila berubah dua dan kaki nak mati. Anak-anak kita sedihnya ayah nak meninggal. Dia berjawab, wah farha, seronoknya. Bila ditanya kenapa, dia kata badan Allah ibadah Muhammad al-Wasabih. Dia kata hari ini aku mati, isu apa jumpa kekasih aku Nabi Muhammad dan juga sahabat-sahabat aku yang telah mendahului dia. Nak mati seronok. Kita hari ini nak mati takut. Itu tak apa, ramai sembahyang nak mati takut. Hak mati dalam festival musik itu je nak ada. Tu dua ni je lah kita tengok lemak mau beliau kata siang. Nak kata apa? Nak beri sangka apa sah? Tak boleh beri sangka sah. Nanti juga yang buruk pun nak beri sangka apa? Ustaz, dia buat tu juga maksiat kan? Boleh jadi je lah. Nak beri sangka tak boleh lah kan? Sebab tu kita minta mudah-mudahan Allah kurniakan kita mati dalam husnul khatimah. Mudah-mudahan juga. Doa Allah. Allahumma khfir lana bi husnil khatimah. Doa tu baca dalam Al-Quran. Wala takhtim alaina bi su'il khatimah. Jangan mati kata dengan mati buruk. Ya, sekarang insya-Allah mudah-mudahan. Jadi Abu Hurairah meninggal dunia di kota Madinah maksudnya, di kota Madinah dan jenazahnya ada di perkuburan Baqi'. Siapa yang di kota Madinah dekat lawat Nabi sallallahu alaihi wasallam, makam Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar perkuburan Baqi'. Abu Hurairah ada situ. Dan dia hidup merasai pemerintahan banyak khalifah. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Hasan, Sayyidina Hasan, Muawiyah, Abi Sufyan, Yazid bin Muawiyah yang kedua, Marwan bin Hakam. Dia sempat merasai pemerintahan 9 orang khalifah. Yang kata Sayyidina Abu Hurairah. Tak ada Allah bagi dia rasa banyak. Dan dia menghafal hadis 8,374 hadis. Dia itu ranking nombor 1. Nombor 2 Abdullah bin Umar. Nombor 3 Anas bin Malik. Nombor 4 Abu Sa'id al-Khudri ataupun Abu Sa'id al-Khudri. Nombor 5 Jabir bin Abdullah. Nombor 6 Abdullah bin Abbas. Nombor 7 Aisyah radhiyallahu anha. Ini yang disebut sebagai ruwatus sab'ah. Sahabat-sahabat, 7 orang sahabat yang paling banyak hafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang sekalian apa kita sampai ke malam ini sama-sama ambil pengajaran insya-Allah. Walaupun dia agak anjir. Jadi lah boleh kenal semua sahabat. Ya, jangan insya-Allah mudah-mudahan. Ya, mudah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi ya. Satu lagi. Tak ya. Tak ini pun penting kan. Penting pada Hurairah tadi. Nama. Karena ni agak sensitif. Ya, tengok baru ni di Malaysia keluar pengumuman penjatuhan ataupun jatuhnya hukum penjara
kata nak tunggu mahkamah persekutuan. Okey kan? Tak apa lah cakap tu urusan mahkamah dan mahkamah selesaikan. Sebab kita nak minta ayah-ayah hukum yang duduk di Sungai Rosak yang mengaji mana? Kita minta tolong, mulut tolong jaga. Ustaz, hukum tu jadi macam mana Ustaz? Mahkamah ini kata tak salah, mahkamah lain kata bersalah. Jadi hukum dia jadi syubhah. Syubhah ni orang tak tahu mana satu betul ke saya. Kalau tak tahu, kita nak minta yang duduk di Sungai Rosak senyap sudah. Jangan duduk cakap, jangan duduk ulas, jangan duduk kedai kopi, duduk sembang. Ada setengah kita tu buat dia sembang saja. Dia kata aku kenal saja, dia mau kata hidung dia ni, aku kenal ni, memang kata juga ni. Sabar salah. Jangan cakap lagi, sabar saja. Siapa ni satu cerita kulit mengajar. Cerita benar sekarang. Mana Imam Malik radhiyallahu anhu. Zaman Imam Malik radhiyallahu anhu untuk umum Imam Syafi'i. Di kota Madinah, dia duduk di Madinah. Di Madinah ada seorang pelacur. Nama kata pelacur, kerja betul lah. Tapi dia Islam. Tapi kerja pelacur. Sampai satu masa tak ada Allah, dia meninggal dunia. Panggil tukang mandi banyak, memang di mayat. Seorang tak mau mandi. Maka tak mau mandi belakang pasal marah. Akhirnya panggil seorang makcik, memang ikan banyaknya. Makcik ni pun datang keadaan marah dan sebagainya. Dengan tangan kiri dia ambil, dia balut dengan kering dan sebagainya. Sambil duduk mandi dia, duduk mandi banyak. Dia duduk kata, ni, kali buat jahat. Tangan jahat balut tu, dia tampak, kita masuk orang, dia tampak menempat wanita pelacur tu. Berapa kali buat jahat. Berapa kali berzina. Tak ada lain kan. Sambil duduk mandi, dia tampak tidak terang. Akhirnya kata Allah bagi tangan makcik dan tampak lekat dekat mayat pelacur. Lekatnya. Masa tu apa lagi? Merauh saja. Satu meminang empat. Banyak semua siaran, tingkapan semua siaran. Urusan mandi tak selesai. Tangan dia berdekat. Akhirnya nak selesaikan masalah tu panggil ulama-ulama turun. Tanya ulama yang pertama, Tuan Syekh, kita ada kes ni, bagaimana nak buat? Banyak kena urus. Ulama pertama jawab macam ni kan. Kita kerak dari makcik tu, kita tanam sekali namanya. Mayat tak dicegah, punya haram. Jadi kerak dari makcik tu. Tanya ulama-ulama tu, ulama-ulama tu kata tak payah tahan, tanam tu makcik tu namanya. Tanam tu. Akhirnya bagi Imam Malik radhiyallahu anhu, bagi Imam kita ada kes sekarang bagaimana nak buat. Imam Malik datang bersirat, Imam Malik jumpa makcik. Wahai makcik, apa nak tanya kamu? Waktu kamu memandikan mayat, apa yang kamu kata? Makcik tu kata, saya tu kata, berapa kali buat jahat, berapa kali berzina, tak ada kerja lain kan? Imam Malik sebut makcik, bila kamu tutup mayat ini seumpama ni, tutup orang seumpama ni, kamu dah tuduh dia buat zina. Kamu dah tuduh dia tu berzina, kamu wajib tahu 4 orang saksi. Kasih tutup kan? Tak kan? Makcik tu dah waktu 5. Makcik nak cari saksi 5. Waktu 5. Makcik kenal dia pelacur. Makcik tu sebut dia tu tak? Imam Malik kata makcik, bila kamu tuduh dia buat zina, kamu wajib tahu 4 orang saksi. Liwat dengan zina serupa dia kan? Kamu wajib tahu 4 orang saksi. Tapi boleh kerana makcik tu tak dibawa ke filan, nak cari di mana 4 orang saksi. Akhirnya Imam Malik sebut makcik mengikut hukum Islam, tuduh orang buat zina tanpa buka saksi kena sebab 80 sebadan. Jadi makcik akan disebab 80 sebadan. Panggil tukang sebab pertama 5 sebab makcik ni dekat mayat. Sobat makcik tu kan. Tu yang sebab 1, 2, 3, 4, 5, 46, 40, 78, 79, seberat kali ke 80. Tangan makcik yang lekat terlepas daripada mayat pelacur. Penuh kali ke 80 tangan terlepas. Nak menunjukkan kebenaran fatwa Imam Malik radhiyallahu anhu. Sejak daripada hari tersebut, ulama-ulama Madinah menggelarkan la yufta wa malikun bil Madinah. Siapa pun tak boleh bagi fatwa bila Imam Malik tak ada di kota Madinah. Dia dapat gelaran tersebut, kes dia dengan pelacur. Poin yang saya nak sebut di sini Musliman sama juga dengan kes ini. Kita minta kalau kita tak tahu senyap sudah ada dosa. Tuduh orang curi tak apa lah saya. Tuduh orang membuat, dia tak kira. Tuduh orang zina dibuat ni satu benda yang cukup usaha. Tak kita minta semua dia. Bukan setakat yang ni saja Ustaz. Kita pernah jumpa ada seorang lelaki menjumpa kita. Dia kata Ustaz tahu siapa Al-Taduyah kenapa? Kita tanya siapa? Ni akan dasarkan usia 10 tahun.
tahu Ustaz. Kalau Ustaz nak tahu, Al-Tad juga tu mengandung anak kecil juga. Kita kata kamu orang-orang. Kamu cakap macam tu, kamu dah tuduh zina. Tak boleh. Kalau kita nak nikah, betul-betul seorang kita hati sikit. Baklin gagal zina tak zina dibuat ni kisah sikit. Sebab tu kalau tak tahu, jangan cakap. Cakap tak boleh kenal. Understand? Jadi faham? Bukan kita nak jawab tadi politik sangat, tapi nak bagi faham hukum. Lepas tu kita minta sama-sama ambil pengajaran daripada apa yang saya sampaikan pada malam ini, insyaAllah. Jadi sahabat cukuplah sekarang untuk malam ini. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk manusia sendiri. Mohon maaf terkasar bahasa tersebut kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Allahumma ighfir lana